سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Pagi yang mulia ni kita beri kesempatan umur sama-sama lagi dalam tajwid Al-Quran. Jadi kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati memberkati kita semua, amin bil alamin. Baik, hari ni kita masih nak membaca lagi. Kita nak membaca dan kita nak tengok hukum-hukum yang kita dah belajar dengan sifat-sifat huruf. Yang lepas saya bawa surah apa siapa ingat? Surah Al-Baqarah, Al-Fatihah. Sambung Al-Fatihah tak habis. Just Adiah ingat? Saya rasa yang Al-Kahfi tu bila Ustaz? Al-Kahfi Rasa ada. Oh ya Al-Kahfi. Kita ada 2-3 kelas tak ingat yang mana. Al-Kahfi. Al-Kahfi ya betul, Al-Kahfi. Okey, kita buka surah Al-Kahfi. Okey, sekejap bagi saya masa sekejap. Al-Kahfi. Okey, sekejap Okey, sekejap. Okey. Okey, kita buka suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Kita berhenti ayat 15 ke tu Ustaz? Ayat 15? Rasanya lah. Kod ada kawan-kawan ingat saya baru bincang ayat pertama yang kedua je? Mungkin juga sebab ada catatan ni mungkin dari tempat lain masa dalam kelas. Kalau tak silap saya kita baru bincang 1-2 ayat kan? Betul. Kita ulang je lah, tak ada apa masalah. Okey baik. Ajron, ni bunyi bukan penulisan. Ajron, tapi bila berjumpa dengan ha, ajron ha, sama bunyi. Ajron ha. Okey, bunyi dia sama. Bunyi dia sama. Baik, itu dia panggil hukum idgham halqi. Baik, yang ini pula. Okey, kalau hasanan makithin, kalau sambung hasanan makithin, baik, asalnya bunyinya hasanan. Baik, saya buat bunyi ini bunyi hasanan. Tapi bila berjumpa dengan mim, nun mati dengan mim, dia akan jadi hukum idgham ma'al gunnah. Dia tak akan jadi hasanan, dia akan jadi hasanam terus masuk. Itu sebab masuk hukum idgham. Hasanam, dia akan masuk hasanam terus masuk kepada mim. Okay, beza dengan ajran tadi. Itu masuk idgham tu hasanan, dia akan jadi hasanam. Hasanan ma, dia akan jadi pada bacaannya gini. Hasanam ma. Ini bacaan dia. So, hilang tu lah, jangan baca hasanan ma, salah. Hasanam ma. Itu maksud idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey, tengok pula ayat seterusnya, makithina fihi abada. Okey, semua buka Quran lah sana. Okey.
Kalau kita sambung makithina fihi abada. Okey, tengok saya nak ambil hukum yang kita dah belajar dulu, nun mati dan tanwin. Tengok makithin. Okey, makithin. Okey, jap. Saya ambil hujung je lah. Makithina fihi abada. Baik. Abada. Kalau nak sambung abada. Lepas tu sambung dengan wayun zira. Ya. Wayun zira. Okey. Wayun zira. Abadan. Penulisannya tanwin tapi bacaannya gini. Abadan. Betul? Okey, abadan. Tanwin tu adalah bunyi nun mati lah. Ya. Tanwin adalah bunyi nun mati. Okey. Abadan asalnya abadan. Tapi bila berjumpa dengan waw, dia akan jadi idgham ma'al ghunnah juga. Ya. Dia akan jadi apa? Idgham ma'al ghunnah. Abadau, tapi berserta dengan dengung. Jangan abadau. Kalau abadau salah. Idgham ma'al ghunnah hukum di situ. Okey, boleh ya? Kemudian wayunzira, ayat yang keempat tu. Tengok wayunzira. Pun sama juga, itu hukum apa? Hukum kita dah belajar hukum hukum apa situ? Nun mati nun zal. Ikhfa haqiqi. Ini yang kita dah belajar. Wayun zira. Sama juga. Wayun zira. Nun mati dengan zal. Asalnya bunyi apa? Asalnya bunyi yun. Asalnya bunyi yun. Okay. Asalnya kalau ya nun. Asalnya bunyi yun. Tapi bila bertemu dengan huruf zal, dia akan jadi hukum ikhfa haqiqi. Maka dia akan jadi bunyi macam mana? Asalnya yun, maka dia jadi bunyi yunzira. Asalnya yun, yunzi. Macam mana kaedah ikhfa yang kita dah belajar dalam kitab? Iaitu bunyi antara nun mati, bunyi antara hukum izhar, nun mati asalnya yun kepada yung. Kemudian diidghamkan masuk kepada huruf zal atau huruf yang jatuh setelahnya tanpa ada sabdu. Maka yun, yung, yuz. Maka yunzi, yunzi. Itu kaedah ikhfa haqiqi. Okey, boleh ya? Kemudian yang lain tak ada apa-apa. Okey, kita bacalah. Okey, kita baca ya semua ada Quran ya. Okey, tak apa saya buka juga. Saya buka Quran. Okey. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Okey, baca. Final. Sudah tak nak situ dekat. Okay, lagi sekali sekejap saya buka lagi. Tadi tak boleh. Besar sikit. Okay, tengok ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat saya besar sikit. Okay. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Okay, baca. Jadi وَيُنذِرَ nun mati nun zal, ingat ikhfa haqiqi وَيُنذِي وَيُنذِي. Ya, sebab dia ikhfa haqiqi nun mati nun zal. Dia tak boleh wayun, kena tengok huruf yang jatuh setelahnya, huruf yang nipis. Wayunzi. Ya. Jangan wayunzi. Okey. Pergi ayat seterusnya.
Ayat kelima, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Okey, nun ma lahum bihi min. Okey, nun mati dengan ain. Apa hukumnya? Izhar halqi. Kita dah belajar. Maka dinyatakan bunyi nun itu seperti asal. Min ilmin, dengan menyatakan sifatnya. Ada sifat apa? Sifat tawassut. Min, lepas sikit suara secara perlahan. Dan juga sifat al-jahar. Min, tahan nafas. Min, dengan melepaskan suara sederhana. Min ilmi. Situ pula hukumnya apa? Tanwin dengan waw, idgham ma'al gunnah. Ilmi, masuk terus. Ilmi, jangan ilmi wala li abaihim. Okey, saya baca lagi. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Okey, baca. Kaburat kalimatan. Okey, ka, sifat kaf itu sebelum berbaris ada bunyi hamas dan juga syiddah. Ka. Kaburat. Okey, ta mati, di situ ada sifat hamas dan juga syiddah. Ya. Tahan suara lepas nafas. Kaburat. Rat, tahan suara lepas nafas. Kaburat kalimatan tanwin bertemu dengan ta. Ikhfa haqiqi. Kaburat kalimatan. Nak minta tegang balik kaburat tadi, dia punya yang sifat yang sebelum selepas tu. Kaf, ba, ro dengan ta tu satu-satu. Okey. Dia akan jadi macam mana Okey, saya buat. Okey, macam mana kita tengok kaburat sini? Okey, tengok tengok kat saya tulis ni. Okey. Kaburat kabarata. Kaburat. Tengok kaf sebelum, selepas. Kalau kaf sebelum ni apa, ada sifat apa? Hamas. Ini kita dah belajar sifat-sifat ni. Hamas, kaf ada sifat syiddah. Kalau bahagian suara syiddah, kalau bahagian nafas hamas. Tapi setelahnya dia akan jadi sifat bagi mat. Kalau baris atas adalah alif, huruf mat alif lah, sebab kita dah beritahu dah baris atas itu sinonim dengan mat alif. So sini ada sifat al-jahar. Tengok sifat al-jahar dengan sifat rakhawah. Okey, tengok ka. Masa baru sebut ka tu dah ada hamas dan syiddah. Kita tahan ka. Kalau kaki, salah, bukan kaki, dia kaki. Itu bahasa Arabnya. Kaki. Bukan kaki. Kereta. Kumpulan. Ka. Dia Arab dia begitu. Dia sebelum nak sebut tu dia ka. Okey. Okey, boleh ya? Okey. Kalau ba pula, tengok saja sifat ba. Kalau ba sebelumnya ada sifat apa? Dia ada sifat jahar. Sebab dia apa jahar? Sebab dia huruf ba ni huruf qalqalahan. Ba jahar dengan juga syiddah. Tapi setelahnya ada sifat jahar, ada sifat rakhawah.
Ya, sifat rakhawah. Nak kabu, bu. Sebelum kita sebut bu tu, pasal tak? Bu tu adalah tahan suara dengan tahan nafas. Bu. Tapi bila dah lepas bu, barulah ada sifat jahar. Bu tu adalah sifat jahar lepas suara dan juga lepas tahan nafas. Bu. Tapi sebelum sebut bu. Tapi kaf ka ada hamas. Tapi kalau bu tak ada hamas, dia jahar. Bu. Sama juga ra. Okey. Kalau ra pula, ya. Kalau ra ada sifat apa sebelumnya ada sifat rakhawah, ada sifat apa? Sifat Jahar tawassut. Jahar tawassut, ya. Jahar tawassut. Setelah ra, selepas ra, sifat jahar samalah jahar dengan rakhawah. Tak ada. Ni tak ada jahar dengan rakhawah sebab dia terus masuk dekat ta. Selepas ra itu dia terus masuk ke ta. Ya, selepas ra dia terus masuk ke ta. Okey, kalau ni kita sambung terus macam ni. Urut ta mati kan. Dia akan jadi hamas dengan syiddah. Sebab dia terus berhubung dengan huruf yang mati. Dia tak sempat nak jadi seperti begini. Kaburat tak ada. Dia bukan kaburat. Bukan kaburat. Dia kaburat. Terus masuk. Kaburat. Jadi yang ini kalau ada mati kan macam ni. Saya tunjuk contoh Kalau ada yang mati macam ni, maka dia terus masuk macam ni. Dia tak payah buat macam ni. Maka dia sebelum dia akan ambil sifat ra, selepas dia akan ambil sifat ta. Okey, nampak? Sebelum dia akan macam ni. Sekejap Okey, sebelum kalau yang ni milik ra, yang ni milik ta. Okey, nampak? Dia akan bagi dua gini. Ra dua ni, ta dua ni. Tapi kalau yang ni tak boleh sebab dia seorang-seorang. Kalau seorang-seorang dia akan ambil sebelum sifat jahar, sebelum sifat ba, selepas sifat bagi alif waw ya. Alif waw ya. Yang mad dia akan ambil sifat ni. Sifat ni adalah jahar dan rakhawah. Tak ada lain ke? Assalamualaikum. Saya punya internet problem dah pula. Ada dah balik. Saya punya internet problem lah yang guna laptop ni. Sekejap. Kita buat hotspot. Okay, kita baca dulu lah. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Okay, baca
Okey, boleh dah. Okey, boleh dah. Saya ambil balik. Okey. Okey, kita start balik. Boleh dengar Boleh dia. Okey. Surah Al-Kahfi. Baik. Ya. Nyanyi dengar dalam ni. Nyanyi tu dengar dalam ni. Okey. Ayat ke-6. Okey, sebelum tu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaqulu. Baik. Yaqulu. Nun mati bertemu ya. Yaqulu. Baik, situ hukumnya idgham ma'al gunnah. Baik. Macam mana sebelumnya? Sebelumnya bunyi in. Bila campur dengan ya, dia akan jadi masuk terus pada ya. Jangan in. Bunyi nun tak boleh ada langsung. Sebab konsep idgham masuk terus. Yaqulu. Ni tang sini. Yaquluna illa kadhiba. Ayat yang ni dia kena terus. Jangan kita bunyi in terus masuk dekat ya. Yaquluna illa kadhiba. Okey, baik. Baik, kadhiba. Baik, ba situ 2 harakat. Sebelum ni pun sama. Hukumnya apa? Hukumnya ataupun sifatnya apa? Ba tu ada alif, maka sama juga sifatnya. Ingat, kalau mat ni sifatnya jahar dan rakhawah, tahan nafas lepas suara. Jangan kadhiba. Salah, bukan kadhiba lepas. Kadhiba lepas suara. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Okay, baca. Okey, kita tengok. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ. Baik, tengok ambil masa sikit sebab saya nak buka pin. Kita bahas benda yang penting supaya nampak Okey, kita ambil bakhi'un nafsaka. Okey, fala'allaka bakhi'un باخع. Okay, باخع. Okay, ada soalan ke yang buka mic ni? Ada soalan ke? Okay, bakhi'un. Saya ingat lah pula. Okay, bakhi'un. Okay, tengok. Dia bertemu dengan nafsaka. Kita ambil hukum idgham ma'al gunnah. Nafsaka. Okay, ain ni. Saya nak ambil ain. Ain baris depan. Ataupun dia adalah nun mati. Bakhi'un nafsaka. Dia adalah nun mati. Dia macam ni. Ain. Okay. Un. Dia jumpa dengan nun. Dia masuk terus lah. Ini hukum idgham ma'al gunnah. Ini senang je. Nafsaka. Cumanya ain ni baris depan bila berjumpa dengan nun, macam mana kaedah bacaan dia? Dia macam ni lebih tepat. Sebab apa?
sebab nun itu nipis, maka kita kena senyum. Tengok pula saya. Bakhi'un naf. Dia tak boleh. Bakhi'un naf. Beza bunyi. Bakhi'un naf. Dia bakhi'un naf. Nampak? Bila kita masuk pada nun, walaupun di baris depan, yang baris depan ain je. Ya. Tengok mun'um. Dia kan walaupun kalau huruf nun tu baris depan sekali pun kita kena senyum. Tapi ini baris atas. Bakhi'un nafsaka. Nampak? Bila saya pergi kepada nun tu, dia kena macam senyum. Bakhi'un nafsaka. Okey, nampak Okey, ini contoh bakhi'un nafsaka. Kalau contoh yang lain, maksud saya bila kita sebut masa dia mati tu pada nun ataupun tasydid, hendaklah kita senyum. Tak boleh kita bakhi'un nafsaka. Sebab apa? Huruf nun. Tengok ada pada ayat lain, summun bukmun umyun fahum. Sebab kita ambil umyun, tanwin dengan fa. Umyun, contoh umyun. Umyun fahum. Tadi bertengah fa. Sama juga. Asalnya umyun. Tapi bila sebut pada cuba pada umyun fa. Nampak? Umyun fa. Terus senyum. Summun bukmun umyun. Bukmun mun sama juga. Kalau bukmun pun sama. Saya tulis ayat tu penuh lah. Bila baris depan berjumpa dengan huruf yang nipis setelahnya, maka kita kena macam senyum sikit ketika menyambung tu. Tengok Kalau bukmun umyun fahum. Okey, tengok bukmun ni. Mun fa. Jadi kita nak tengok ni yang bertemu-temu ni kan. Okey, jadi sama juga. Maka kita kena macam senyum dia. Okey, ni tanwin, lepas tu huruf ain nipis. Tanwin berdepan, huruf ain nipis. Huruf fa nipis. Tengok bukmun umyun fa. Maka kita macam senyum. Okey, boleh. Itu cara kita nak join antara tanwin dengan huruf ikhfa akhiri ataupun izhar, ataupun tak kira lah nun mati semua tu, apa saja huruf yang jatuh setelah nun mati dan juga tanwin. Okey, boleh jelas cara bacaan? Okey. Saya terus dengan bacaan kita dulu. Okey. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. Okey, baca. Aku jangan nak kelas nak habis pukul 10 kau balik dia. Saya kat stadium dah mana. Macam mana? Okey. Kita tak tahu belah mana kan? Okey, belah mana? Dia kena beratur panjang ni mah. Beratur panjang tu tak payah sebab anda positif COVID kan? Dia belah mana? Saya tak pasti Dah positif COVID, parking dekat tepi tu. Lepas tu jalan kaki masuk dalam. Anda tanya dekat dia, anak saya positif COVID. Dia akan tunjuk anda jalan ke mana. Tapi kena jalan kaki. Tak payah beratur kereta. Ya, anda ada kawan dah. Assalamualaikum. Okay, salam.
Inilah Ustaz Hafizan, anak dia positif COVID pula. Wah dapat jangkitan dari sekolah. Okey, baik. Sambung. Illam. Okey, nun mati dengan lam. Illam yu. So macam mana illam? Nun mati bertemu dengan lam. Okey, kakak diam kakak, jangan bising. Dia illam, nun mati dengan lam, asalnya in lam, tapi bila bercampur dengan lam dia akan jadi illam. Illam itu kaedah idgham bila gunnah. Illam yu'minu, itu kaedah idgham bila gunnah. Bihadzal hadithi asafa. Okey, selesai. Terus inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Okey, baca. Sini apa hukum yang kita dah belajar? Zinatan laha, tanwin dengan lam, idgham bila gunnah. Zinatan laha, jangan zinatan laha, zinatan laha, natan laha, tanwin dengan lam. Zinatan laha, idgham bila gunnah. Okey, baik. Terus wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Okey, baca. Ni soal nak jatuh dia bertolak tu. Okey. Sa'idan tanwin dengan jim. Ya, sa'idan juruza tanwin dengan jim, ikhfa akhiqi. Okey. Sa'idan juruza. Okey. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Okey, baca. والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Okey, tengok. Min ayat, nun mati dengan hamzah, izhar halqi. Min a. Okey, ingat kaedah izhar halqi, nun mati ni dia ada sifat tawassut, min lepas sikit suara, dan juga al-jahar tahan nafas. Okey, dia tak boleh min ayat, dia kena min ayatina ajaba. Okey, boleh ya? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. Okey, min ladunka rahmah, min ladun, terus masuk lam, nun tu dibuang, seolah dibuang. Okey, ingat kaedah idgham bila gunnah, dibuang. Min ladunka rahmah. Okey, min ladun. Okey, min ladunka rahmah, nun mati dengan kaf, ikhfa haqiqi. Min ladunka rahmah. Apa? Ladunka. Baik, dia terus tu huruf kaf. Ladunka, jangan ladunka. Saya beritahu dah sebelum ni, ikhfa haqiqi bagi kaf. Ladunka, D-U-N-K, ladunka. Okay, baik. Min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Okay, baca. Okey, rahmatan tanwin dengan waw, idgham ma'al gunnah. Rahmatan wa hayyi' lana.
Okey, nampak no. Okey. So sampai ayat 10 dulu. Baik, insya-Allah minggu depan kita terus sambung pada perbahasan apa hukum seterusnya. Mungkin boleh baca. Okey, kita terus bincang buku lah. Saya tadi dah apply hukum nun mati dan tanwin yang kita dah belajar. So akan datang kita akan masuk terus hukum mim mati lah. Oh sebelum tu ada hukum dul dan mim tasdid wajibul gunnah. InsyaAllah akan datang kita akan bahas wajibul gunnah yang muka surat 44. Lepas tu kita apply dalam bacaan. Sambung pada ayat fadarabna ala atharihim. Kita akan sambung pada ayat ni. Kita ambil Al-Kahfi insyaAllah. Okey, boleh ada soalan silakan. Ustaz, tadi huruf mat ada sifat rakhawah dan satu lagi huruf mat. Huruf mat, rakhawah dan juga jahar. Tahan nafas selepas suara. Huruf mat semua begitu. Walaupun bukan huruf mat, ya, walaupun bukan huruf mat. Saya tulis apa? Saya tulis ya, sekejap ya. Sebab apa dia ada, ingat ya, baris atas dia adalah sebahagian daripada huruf alif. Okey, contoh yang saya buat macam ni ya. Baik, apa beza tiga-tiga ni? Apa beza tiga-tiga ni? Sekejap. Baik. Apa beza huruf ataupun baris ni? Okey, apa beza? Baik, kalau yang ni, okey, saya ambil yang ma dulu ya, yang baris atas. Apa beza ma baris atas ni dengan ma yang ada alif ni dengan ma yang ada alif dan dia panjang? Apa beza tiga-tiga ni? Tengok saya baca. Ma. Apa beza tiga-tiga ni? Harakat dia beza. Harakat dia beza. Ya betul, harakat dia beza. Tapi harakat beza. Kalau yang mula-mula ni kan, sekejap ya. Kalau ma yang mula-mula ni, ni, ma ni berapa harakat ni? Satu. Ya, satu. Yang ini dua. Ini dua. Yang ini 4 dengan 6. Okey. Tengok pula mi. Okey. Mi ni 1. Mi ni 2. Mi ni 4 atau 6, 5, 6 lah. Baik. Apa bezanya? Beza hanya pada harakat. Tapi sebutannya sama. Ma. Okey. Jadi, itu sebab kalau yang ini huruf yang berbaris ni, walaupun tidak ada huruf alif, dia tetap bunyi seolah-olah macam huruf alif tengok. Ma, sama. Ma, bezanya panjang. So, walaupun kita tengok huruf mim ni, mim yang mula-mula ni, saya tulis balik, ni mim yang tidak ada alif, dia tetap juga mengambil sifat huruf mat, alif wawiyah. Apa dia? Jahar dan rakhawah. Dia tetap juga ambil walaupun tak ada huruf alif pada dia, tapi dia adalah bunyi huruf alif, satu alif sahaja. Okey, tengok huruf sad pula. Kalau saya ambil huruf sad pun sama. Tengok kita ambil huruf sad baris atas. Okey. Okey. Ya, okey. Jadi sama juga. Bila jumpa dengan alif, dia tak akan baca sad. Dia baca sa juga. Jadi apa beza? Tidak ada beza kecuali harakat.
So bunyi yang ini dia seolah-olah juga bunyi ada alif, tapi dia satu alif je, sa. Nampak? Tapi yang ni dua alif. Itu sebab dua harakat bermaksud dua alif. Ini satu alif. Ini akan jadi ada tiga alif. So 6 harakat. Okey. Boleh ya? Boleh. Boleh. Okey, jelas kan? So itu sebab dia akan ambil juga sifat rokhawah. Kalau buka dalam buku tajwid ni, pada sifat al-jahar, kita tengok sifat al-jahar tu, al-jahar muka surat 19. Azuma waznun qari'in. Qa tu qaf alif. Alif tu bagi huruf mat. Maksud dia sekali, azuma waznun. Okey, waznun waw mewakili bagi huruf mat. Huruf waw. Qa alif tu mewakili huruf mat. Ri'in zi, ya tu mewakili juga huruf mat. So alif waw ya sifatnya adalah al-jahar. Kemudian muka surat 20 pula, kalau tengok sifat rokhawah kan, rokhawah khudh ghatha hadzin fadda syaus. Okay, syaw. Nampak huruf waw. Waw itu mewakili mat juga. Ya, zayya ya mewakili mat juga. Sahin ada alif. Alif itu juga mewakili mat. Bermaksud di sifat rokhawah. Okay, nampak? Buka muka surat 20 dengan muka surat 19 yang saya kata al-jahar itu ada huruf mat dan juga al-rokhawah juga ada huruf mat. Tengok ada huruf alif waw ya dalam rangkai kata tu. Okay, nampak? So kalau yang ni yang ini pun dia termasuk juga dalam adanya huruf mat, adanya huruf alif. Kalau baris bawah ada huruf waw, huruf ya, baris depan ada huruf waw yang mat. Okey, boleh ya? InsyaAllah. Sebab itulah saya kata tadi, macam kita bahas sebelum dan selepas tu, sebelum dan selepas yang saya bahas tadi. Contoh macam huruf sad, ya. Macam huruf sad, okey. Sa dia ada sebelum, dia ada selepas. Baik, kalau sebelumnya apa sifatnya? Sad. Ingat sifat sad. Hamas dan juga sifat rokhawah. Macam mana? Termasuklah sifat istilah apa semua, kita ambil yang nafas sudah baik. Lepas ni akan jadi apa? Dia akan jadi huruf alif pada atas. Apa dia? Jahar rokhawah. Okey, jelas ni? Boleh? InsyaAllah. Boleh. Jadi kan Ustaz, maknanya dalam macam muka surat 27 ni, contoh-contoh huruf jahar syiddah itu hanya bukan ketika dia lafaz dalam kalimah ya. Sebab kalau dia dah masuk dalam kalimah, dia ada kena ambil kira sebelum dengan selepas. Jadi yang pada senarai huruf-huruf yang kata jahar tu alif, ba, jim dan sebagainya tu, dia hanya bila dia single, dia bersendirian. Dia dua keadaan. Kalau dia bersendirian, maka akan diambil sifatnya sebelum disebut hurufnya. Sebelum. Kalau dia bersendirian ambil sebelum. Ya, macam tadi lah. Dari atas. Tapi kalau dia mati, terus ambil je lah. Dia mati tu. Okey, contohnya saya buat kat sini lah. Contohnya ni. Tak apa, kita buat baru supaya nampak. Okey. Contoh huruf so dengan as. Okey, kalau yang ini kita akan ambil sebelum dan selepas. Tapi kalau yang ini pun ada sebelum, ini pun ada selepas. Tapi kalau sa ni sebelum macam tadi yang saya tulis tadi, apa dia? Hamas dengan rokhawah. Ini jahar, ini rokhawah. Tapi dia beza dengan ni. Yang ni dia akan ambil huruf hamzah. Hamzah ni apa sifatnya? Jahar
Dengan syiddah. Syiddah as. Kan? Tapi yang ni dia akan ambil sod punya. Sod sifatnya apa? Dia terbalik. Hamas Awah. dengan rakhawa. Sebab dia mati. As. Okey. Jadi dia akan jadi beginilah. Dia akan jadi begini. Dia akan jadi begini. Ini sifat dia. Sebelum bilik yang ni, selepas bilik sod. Tapi kalau yang ni, kalau dia solo seorang begini, dia ada sebelum dan selepas. Sebelum dia akan ambil yang ni, selepas dia akan ambil yang ni. Nampak? Boleh? Boleh InsyaAllah. Tak masalah, saya terangkan juga sebab benda ni memang susah. Sebab biasanya kalau yang mengajar tajwid tu dia akan ambil yang simple-simple, tapi saya memang tekan bab ni supaya saya nak lafaz yang kita baca itu tepat. Cara tepatnya adalah dengan kaedah ni lah. Kaedah ni. Dan supaya kita juga boleh mengetahui sifat-sifat huruf tu sebelum dan selepas. Ataupun sifat-sifat huruf yang dilafaz masa berbaris. Kadang-kadang orang ingat sifat huruf ni kalau tak berbaris dia bunyi ataupun dia mati, tapi sebenarnya masa dia hidup pun dia ada bunyi juga sifat ni. Okey, boleh ya? InsyaAllah. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan lain? InsyaAllah apa-apa nanti kelas minggu depan 19 hari bulan tu ya. Kelas minggu depan minggu 1 doakan saya dan sahabat-sahabat siapa ni, Encik Abu Riza, Haji Saadia, Encik Nuraini. Yang dalam ni kami akan berangkat menunaikan umrah pada 27 bulan. So minggu depan minggu 1 kita off last. Kita jumpa nanti setelah kita pulang di Malaysia lah. Dan nanti saya akan ingatkan, insyaAllah saya akan adakan satu kelas live daripada Masjidil Haram atau Masjid Nabawi lah. Kita akan buat kelas live insyaAllah. Okey, ada soalan nak tanya silakan. Okey, jelas semua ya? Okey, insyaAllah. So okay. Buku macam mana nak beli? Buku, okey, pergi kat pustaka muda dekat Medan Gopeng. Nanti saya beritahu. Warna hijau. Apa tajuk ni? Okey, nanti saya cari. Tapi nak tahun yang baru, ambil tahun 2020. Ambil tahun 2020 punya ataupun 2021. Ambil tahun 2020 atau 2021. Okey? Okey. Pustaka muda tu dekat Jabatan Pendidikan, Ustaz. Apa dia? Medan Gopeng tu bukan pustaka muda. Ada tapi ada buku Pusaka Azra. Maaf. Ya betul. Azra. Okey, terima kasih semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.